Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni dalam episod ketiga ni saya nak ceritakan sedikit tentang cara ataupun tips memilih game yang sesuai dengan anda. Dan untuk topik yang kedua saya nak ceritakan cara ataupun tips untuk mengawal diri dan juga anak daripada bermain game secara berlebihan ataupun dalam bahasa mudahnya ketagihan dengan games. Jadi kita pergi kepada poin yang pertama untuk tips memilih games yang sesuai dengan kita. Jadi tips yang pertama adalah memilih games mengikut minat ataupun apa yang anda suka. Okey, perlu ke pilih games mengikut minat ni? Jawapannya adalah ya. Sebab apa? Sebab kita perlu suka dengan apa yang kita mainkan, dengan apa yang kita muat turun, ataupun mungkin di luar sana ada games-games yang kita perlu beli. Jadi kita perlu minat dengan apa games yang kita beli tu. Okey, sebagai contoh, saya suka games yang berunsurkan strategi. Jadi saya lebih suka kepada games Mobile Legend dan games-game yang seumpama dengan tu lah. Okey, korang kena tahu minat korang untuk korang main games tu dan sebelum download game tu. Okey, untuk tips yang kedua adalah lihat, tonton ataupun tengok review games tu. Jadi dengan tengok review games tu, korang boleh tahu, okey, grafik games ni macam mana. Grafik dia, adakah grafik yang tinggi ataupun yang sederhana ataupun yang rendah. Okey, yang pertama adalah grafik. Yang kedua adalah korang boleh nampak kelebihan dan kekurangan. Itu yang poin yang kedua dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan games tersebut. Dan yang keempat, berkaitan dengan poin yang pertama tadi, iaitu adakah games tersebut memenuhi kriteria anda ataupun minat anda. Okey, untuk tips yang ketiga ni penting juga. Sebab apa? Bila kita tengok orang dekat luar sana, diorang bila main game, diorang selalu cakap, lag lah, alah, sangkut lah. Okey, poin yang ketiga ni adalah lihat spesifikasi laptop, komputer ataupun telefon bimbit anda. Okey, spesifikasi ni penting untuk mengelakkan isu tadi, iaitu lag, overclock dan sebagainya. Okey, poin yang keempat. Okey, poin yang keempat ni dia subjektif. Okey, korang boleh pilih games yang online atas talian ataupun offline di luar talian. Okey, apa maksud online dan offline ni? Okey, basically secara mudah difahami, online ni adalah korang memerlukan internet untuk bermain game tersebut. Dan offline ni korang tak perlu ada internet pun. Okey, sebagai contoh, saya suka games yang online. Saya suka games yang online supaya saya dapat berinteraksi dengan orang lain. Dalam keadaan pandemik macam ni, dalam keadaan COVID-19 macam ni, kita tak boleh nak keluar rumah, kita tak boleh nak lepak. Dan mungkin dulu kita boleh duduk dekat kedai mamak. Okay, so banyak lagi benda lain, kelebihan dan keburukan bermain games online ni. Dan juga ada juga kebaikan dan keburukan game offline. So kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat episod kedua. Okey, tips yang kelima dan tips yang terakhir adalah pilih game yang sesuai dengan umur kita. Okey, kenapa? Kalau korang nak tahu jawapan dia, korang boleh tengok dekat episod yang kedua. Kat situ ada jawapan dia tentang kebaikan dan keburukan games ni. Dan ada juga yang berkaitan dengan umur. Okay guys, seterusnya saya nak kongsikan sedikit tentang cara untuk mengawal diri ataupun anak kita daripada bermain game secara berlebihan ataupun lebih mudah difahami dengan kata ketagihan games. Jadi sebelum kita pergi ke cara mengawal diri dan anak ni, kita kena tahu dulu apakah tanda-tanda yang kita ataupun anak kita tu dah ketagihan dengan games. Jadi kat sini saya ada listkan 3. Okey, tanda-tanda yang kita ni dah ketagihan ataupun anak kita dah ketagihan, iaitu yang pertama, mengabaikan keperluan asas. Okey, apakah keperluan asas yang saya maksudkan kat sini? Okey, keperluan asas tu seperti makan, minum dan juga mungkin belajar untuk anak-anak. Dan kita pula mungkin yang dah berkejaya ni kerja. Kita menangguhkan kerja dan sebagainya. Jadi ketagihan games ni perlulah diatasi supaya kejadian yang berlaku kepada Chris Staniford. Okey, Chris Staniford, di mana ketika dia berusia 20 tahun,
dia telah meninggal dunia akibat bermain games berjam-jam lamanya dalam posisi yang sama. Maksudnya Stanley Ford ni, dia bermain games mungkin dalam keadaan duduk dan dia berjam-jam duduk. Okey, kematian dia adalah disebabkan oleh pembekuan darah. Okey, jadi sebab itulah kita kena kawal ataupun kita kena hadkan diri kita untuk bermain games ni. Okey, yang kedua adalah tidak bergaul. Okey, dalam episod kedua saya ada ceritakan sedikit tentang tidak bergaul ni. Ada kebaikan dan ada juga keburukan je. So korang boleh refer dekat sana lah. Okey, untuk yang ketiga adalah lupa menyiapkan kerja sekolah dan kerja di rumah. Okey, ni adalah untuk anak kita. Jadi kerja rumah tu sangatlah penting untuk isu akademik diorang. So korang boleh tengok dalam episod kedua tentang isu akademik, isu kesihatan dan sebagainya. Jadi, okey, kalau kita sebagai ibu bapa, bila cikgu ataupun guru di sekolah mengadu kepada kita, encik, anak encik ni tak siap kerja sekolah ataupun dia tidur dalam kelas dan sebagainya, okey, kita perlu ambil tindakan. Kita tak boleh nak berlengah lagi. Okey, kenapa? Sebab ia adalah penting untuk akademik anak kita, untuk prestasi anak kita. Okay guys, tadi kita dah tahu apakah tanda-tanda orang yang ketagihan dengan games. Dan sekarang saya nak kongsikan cara ataupun tips untuk kita mengawal diri kita ataupun anak kita daripada bermain games secara berlebihan ataupun dalam erti kata lain, ketagihan games. Okay, perkara ataupun cara ataupun tips yang pertama yang kita boleh lakukan adalah alihkan perhatian kita ataupun anak kita. Okay, macam mana kita nak alihkan perhatian kita ataupun anak kita ni daripada games? Sebab benda tu sesuatu yang menyeronokkan. Okey, kita kena tahu minat kita dan minat anak kita tu. Jadi, cara yang pertama ni adalah mengalihkan perhatian dengan menarik mereka ke arah minat mereka ataupun minat kita. Sebagai contoh, kita suka melukis. Okey, kita luangkan masa kita main game tu kepada melukis. Kita tukarkan. Okey, jadi cara yang kedua adalah meluangkan masa dengan anak. Okey, ataupun meluangkan masa dengan orang lain untuk diri kita sendiri. Jadi meluangkan masa dengan anak ni dalam erti kata lain, kita boleh ajak anak keluar. Kita boleh ajak anak, andai kata anak kita suka camping, kita boleh ajak dia pergi camping untuk luangkan masa lebih dengan dia dan dilupakan games dia. Okey, itu adalah tips yang pertama ataupun cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tetapkan jadual bermain. Okey, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tetapkan jadual bermain ni? Sebab kadang-kadang kita sendiri pun terlajak juga. Okey, yang pertama adalah letakkan masa ataupun timer untuk anak bermain ataupun untuk diri kita sendiri bermain. Jadi letakkan timer di sebelah kita. Jadi kita kena patuh dekat timer tu. Bila timer tu dah berbunyi, kita perlu berhenti daripada games kita tu. Ataupun itu games yang terakhir dan berhenti terus. Okey, yang kedua adalah jangan kita mengamuk ataupun marah anak kita. Yang ni adalah untuk anak. Kita mengamuk ataupun marah anak kita dan rampas permainan mereka tu, games mereka tu daripada mereka. Sebab benda ni boleh menyebabkan keadaan tu semakin buruk. Okey, keadaan semakin buruk apa yang saya maksudkan, korang boleh tengok dekat episod kedua. So, dalam bahagian keburukan permainan video. Okey, untuk tips yang ketiga, tips yang terakhir dan pengakhiran video ni adalah untuk simpan dan sorokkan games daripada anak. Okey, macam mana? Okey, cara yang pertama adalah simpan ataupun sorok dalam satu jangka masa yang kita rasa sesuai. Sebagai parents, kita rasa sesuai. Jadi mungkin dalam jangka masa seminggu ataupun 2 minggu, dan dalam jangka masa seminggu atau 2 minggu tu kita cari minat anak kita, kita banyak luangkan masa dengan anak kita dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah simpan, sorok ataupun sorokkan pada hari persekolahan, tapi boleh keluarkan dan boleh main game tersebut pada hari cuti. Okey, ini adalah salah satu benda yang selalulah kita buat.
kepada, kalau kita dah ada anak, kepada anak kita. Jadi pada hari persekolahan kita nak dia fokus kepada pelajaran dia, dan bila dah bercuti pada hujung minggu, itu adalah ganjaran dia daripada dia fokus belajar. Okey. Untuk cara yang ketiga dan cara yang terakhir adalah teman anak bermain permainan tersebut. Okey, dengan teman ni kita dapat luangkan masa dengan anak kita. Kita dapat tengok games apa yang dia main sesuai ataupun tidak dengan umur dia dan sebagainya. So, korang nak tahu apa kebaikan dan apa keburukan games ni, ataupun ciri-ciri games ni, korang boleh pergi ke episod kedua untuk tahu kebaikan dan keburukan, dan episod pertama untuk ciri-ciri games tu. Okay guys, so sampai di sini saja video kali ni. Saya harap apa saja informasi yang saya kongsikan dapat berguna untuk anda dan untuk orang lain. So jangan lupa like, share dan jawab soalan dekat description box kat bawah ni. So itu saja guys. Diharap anda semua dapat menggunakan informasi yang saya berikan ni. So jumpa lagi semua. Bye.